Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada tengku kita Ustaz Abdul Rashid dan seterusnya pada guru takmir, juga kepada tak lupa pada Ustaz Aziz, Ustaz Imran, Haji Ibrahim dan semua dengan saya terlibat dalam program kita. Jadi kita dah 2 bulan hampir berehat daripada program ini, insya-Allah. Hari ini kita masuk ke dalam bidang yang kita katakan agak menarik ya, dalam bidang fikri dan juga alaqah dia dengan usul fiqh karangan Al-Imam Yusuf Abdullah Al-Qaradawi hafizahullah. Walaupun kita katakan mungkin ada pandangannya yang tidak dipersetujui, tetapi prinsipnya adalah satu perkara yang baik dan dia tidak datang kosong, dia datang daripada ulama-ulama silam juga, khususnya Al-Imam Ghazali rahimahullah, di antara ulama yang mengasaskan fikrah fiqh al-awlawiyat ataupun fiqh priority. Karena di sana kita belajar fiqh Islami itu dalam bentuk janib afrad, maknanya individu. Tapi di sana ada ruang yang kita kena lihat keutamaan di dalam kita berdakwah, dalam kita berfatwa, dalam kita mentadbir urusan negara. Ini yang kadang-kadang sebahagian fuqaha berlaku jumud ke atas mereka. Kerana mereka hanya mempelajari ahkam syar'iyah tanpa melihat kepada ahkam yang makro. Maknanya kita ada undang-undang yang lebih umum. Misalnya ada seorang bila dia belajar serban tu sunnah, tiba-tiba undang-undang kerajaan suruh pakai topi keledar. Dia tak nak pakai topi keledar. Dia kata pakai serban sunnah. Jadi untuk bergaduh dengan polis tengah jalan raya tu. Kerana dia hanya melihat dari sudut hukum yang kecil tanpa melihat kepada hukum yang besar, keselamatan negara. Keselamatan orang ramai. Jadi kadang-kadang ini yang berlaku. Tidak ada aulawiyat dan bergaduh. Begitulah isu-isu fatwa, isu-isu dakwah, isu-isu kerajaan. Ya, isu-isu dengan orang bukan Islam mesti ada al-aulawiyat dia. Sebab itu fiqh perlu dipelajari dengan usul fiqh, dengan maqasid dia adalah adunan, ilmu adunan. Kita telah mempelajari aulawiyat sebagian besarnya bila berlakunya peristiwa corona. Banyak benda yang kita tak boleh nak buat seperti mana kita selalu buat. Dan akhirnya kita pilih yang lebih aula. Raya pun dah tak sambut 2 tahun. Dan sambut tu, sambutan dia luar biasa. Minyak pun habis. Jadi kita tengok pasal apa kita tak sambut raya tahun lepas, 2 tahun lepas. Sebab ada benda yang lebih aula. Keselamatan. Kerajaan pun banyak buat ambil tindakan. Tepat tak tepat kira lain, tapi fikrah al-aulawiyat itu. Masjid ditutup. Tak ada perlu kita buat demonstrasi suruh buka masjid. Kalau benda itu benda yang haram secara qat'i, nescaya orang Islam akan bangkit. Sebab penutupan masjid ni bukan di Malaysia saja, di Saudi, di Mesir, di Qatar, di banyak tempat. Sembahyang berjarakan. Jadi isunya bukan isu membatalkan fiqh, tapi isunya ada keadaan yang kita perlu mengutamakan. Jadi di sini kita belajar lebih kurang macam ilmu usul fiqh juga. Dan sebahagiannya terkandung dalam ilmu usul fiqh. Dan Syekh Qaradawi walaupun di Malaysia ada orang terima dan tak terima, tapi secara umumnya diterima oleh ulama-ulama semua golongan. Dan menerima dia sebagai ilmuwan Islam yang besar, sebagai mujtahid, sebagai seorang faqih. Sebab itu kita kena ubah minda kita. Jangan kita jadi sempit dengan berada di dalam keadaan yang konservatif. Saya nak bagi contoh konservatif ni macam mana. Kalau bagi cerita agama tak boleh kita ni duk pertahan pendapat kita. Kita bagi contoh kita yang dekat. Misalnya KKM, Kementerian Kesihatan.
bila mereka bersifat konservatif, akhirnya banyak orang bunuh diri. Bukan bunuh diri lah, bukan banyak. Ada doktor yang terjun bunuh diri. Afwan, tarik balik. Ada doktor yang bunuh diri sebab sikap pentadbiran yang konservatif. Doktor-doktor yang memegang jawatan konservatif. Akhirnya mereka tak nak ubah cara mereka. Dia berkata orang dulu boleh buat, akhirnya doktor tertekan, bunuh diri. Kalau doktor dah bunuh diri, maknanya ada problem pada pentadbiran. Pada sistem. Kerana kita masih duk sikap konservatif. Konservatif ni maksudnya ortodok, jumud. Tapi kita tak adalah bunuh diri, kita bergaduh ya. Jadi kita boleh tengok di situ kesan daripada pengurusan yang konservatif melahirkan natijah yang tidak baik. Begitulah kita dalam fatwa, begitulah kita dalam dakwah. Kalau kita konservatif, akhirnya kita tengok bergaduh macam Iraq. Lah tembak bom mengebom . Ya, kita di Malaysia ni tak ada runian ni. Kalau boleh kita nak perang mulut je lah. Sedangkan kita semua mengucap la ilaha illallah. Bukan waktu sekarang ni kita nak bergaduh terus sangat isu-isu kecil. Tetapi kita tidak ada al-aulawiyat. Jadi takkanlah kerana satu sunnah juz'iyat kita nak bergaduh sampai berpecah umat Islam. Tak betul macam tu. Ya, isu bid'ah yang kecil kita nak bergaduh satu dunia. Tak betul macam tu. Kerana perpecahan umat Islam itu lebih besar dosa dia. Perpecahan umat Islam lebih besar dosanya daripada kita melakukan bid'ah yang kecil. Jadi ini yang kita nak tekankan supaya kita semua sama-sama muhasabah dan kita meletakkan la ilaha illallah sebagai mazhab kita. Yang kita boleh berbincang. Jangan jadi macam Iraq. Dah bom sama sendiri lah. Dah bom sama sendiri baru kita nak menyesal. Menyesal macam tak ada apa dah. Iraq dah bom sama sendiri 2004 lah, 2022, 18 tahun dah. Kira majlis guru takmir tak ada lah, kira cerita dah. Tanah mayat je lah cerita dia. Pasal masa duk elok-elok bergaduh. Kita ni duk elok lagi. Saja nak bergaduh banyak. So kita kena kembali kepada kefahaman Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, di mana dia tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah termasuk Mu'tazilah, termasuk Qadariyah, Jabariyah. Perbezaan akidah tidak, kefahaman akidah tidak membawa kepada kufur. Makna boleh hidup satu negara tetapi perlu kita menghormati budaya dan juga anutan sebuah negara. Jadi pada muka surat 9 kita baca muqaddimah Syekh Qaradawi. Minal mafahimil muhimmah fi fiqhina al-yawm ma nabbahtu alayhi fi adadin min kutubi wa huwa ma asmaituhu fiqh al-awlawiyat, yang aku namakan kitab ilmu ini fiqh awlawiyat dalam banyak kitab aku. Wa kuntu atlaqtu alayhi qablu, sebelumnya aku namakan ilmu ini sebagai kitab fiqh maratibil a'mal, fiqh martabat a'mal. Setiap zaman ada a'mal dia. Wa a'ni bihi wada'a kulli syai'in fi martabatihi bil adli, iaitu apa maksud fiqhul aulawiyat? Meletakkan setiap amalan itu pada tempatnya dengan adil. Jadi ibu yang muda tak sama dengan ibu yang tua. Ustaz yang muda tak sama dengan ustaz yang tua. Orang yang miskin tak sama keadaan dengan orang yang kaya. Pemimpin tak sama dengan rakyat. So ini di antara benda yang luas ilmu ini. Dan kita akan tengok nanti perbahasan Imam Ghazali. Kalau kita nak baca bab ini dalam kitab Turas, baca Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata apa? Tarku tartibil khairat min jumlatun minasyurur. Meninggalkan fiqh aulawiyat adalah satu maksiat. Jadi Imam Ghazali telah membahaskan dalam Kitabul Ghurur. Kalau kita baca Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga atau yang keempat, ada bab yang dipanggil Al-Ghurur. Bab tipu daya syaitan kerana seseorang itu meninggalkan fiqh aulawiyat. Minal ahkam, daripada hukum syar'i, wal qiyam, akhlaqiyah dan a'mal.
Summa yuqaddimul aula fal aula. Sesuatu itu ataupun diutamakan, yuqaddamu, diutamakan yang lebih aula dan yang lebih aula. Binaan ala ma'ayira syar'iyyatin sahihah. Mesti berdasarkan timbangan syarak. Yahdi ilaiha nurul wahyi wa nurul aqli, yang akal dan wahyu memberi petunjuk kepada kita. Sebab itu kita tengok dalam fatwa antarabangsa banyak al-aulawiyat yang perlu kita utamakan. Misalnya dalam haji. Kalau kita tengok mazhab Syafi'i tidak membenarkan melontar sebelum zawalus syamsi. Sebab apa? Rasulullah tak pernah buat benda tu. Tetapi di atas pertimbangan maslahah dan ada qaul daripada ulama-ulama yang mengharuskan, maka majlis muzakarah kita dan tabung haji membenarkan melontar di Muzdalifah sebelum zuhur dan selepas subuh untuk meringankan beban daripada banjiran manusia dan kematian. Itu contoh-contoh aulawiyat. Begitulah banyak benda dalam kehidupan kita. Kita mengutamakan satu perkara dan meninggalkan satu perkara. Dalam pembelajaran kita, kita nak utamakan apa? Belajar Quran dulu ke belajar ilmu dunia dulu? Sudah tentu ilmu Al-Quran dulu. Kesilapan kita sekarang ni, ibu bapa sebahagiannya alpa tentang pembelajaran Al-Quran. Lalu menjuruskan pada awal umurnya dengan ilmu-ilmu dunia dan akhirnya berat ke atas diri dia untuk mempelajari pada usia tua. Kajian menunjukkan seperti kajian Hamzah Yusuf menunjukkan kanak-kanak ini better pada usia yang muda ini belajar Quran dulu. Matematik, sains boleh dilewatkan sedikit sebab dia ada fasa dia. Jadi benda tu kena utamakan kerana waktu nanti bila dia ada berlalu, dia ada kesusahan untuk berinteraksi. Begitu juga dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Seorang isteri dia utamakan rumah sebelum di luar. Kajian menunjukkan bila isteri tidak mengutamakan kerjaya di rumah, akhirnya berlaku kerosakan dan kepincangan anak-anak. Kalau dia tak kawal lah. Dan pihak kerajaan perlu membantu dari sudut aulawiyat kerajaan, dia mesti kawal waktu wanita. Makna dia tak boleh terlampau terkerja sangat sehingga tak ada masa. Tu, makna kerajaan tak boleh biar syarikat-syarikat menyalahgunakan pekerja wanita sehingga hari cuti pun mereka tidak ada masa bersama dengan keluarga. Kerana keluarga sebahagian daripada pembentukan masyarakat. Makna dia fiqh aulawiyat ini dia masuk kepada pemerintahan dan sebagainya. Baik, kita pun banyak dalam isu-isu ekonomi. Isu ayam, isu minyak. Di sini kerajaan perlu membuat pertimbangan. Ayam kita makan banyak lah. Tapi sebenarnya kita ni alhamdulillah. Walaupun ni cerita di sudut cara tasawuf lah. Di Malaysia ni walaupun ayam kurang. Kita ni bukan duduk kat Somalia. Mereka makan rumput tanah je. Tapi kita ni dah terbiasa dengan kemewahan. Akhirnya ayam pun jadi isu lah. Tapi kalau kita pandang secara zuhud sikit, tak ada isu pun, banyak lagi makanan yang kita boleh makan. Ya, isu-isu yang lain, tetapi kita dah terbiasa. Sebab kalau negara-negara yang miskin tak bincang macam kita ni, mereka tak bincang ayam ni. Bincang nak makan ni. Kita ni dah sampai luxury dah, makna dia tahsinat. Sebaiknya kita bincang dalam isu tahsinat, isu beli handphone, isu astro. Isu-isu yang kalau tak ada pun tak mati pun. Kerajaan naikkan 1,500 gaji. Sebab itu daruri. Tapi janganlah barang naik pula. Kalau gaji naik, barang naik, sama saja. Di situ ada aulawiyatnya. Begitu kita sebagai pendakwa, kita masuk satu kampung, banyak orang tudung, tak pakai semayang pun tak. Kita, setengah ustazah ada begitu, kerah. Stokin, kerah, tak pakai stokin. Ya, semua hukum sama. Tak boleh begitu.
Kita tengok dulu masyarakat kita ni macam mana. Kita ni ada masalah sama dengan dalam bidang kedoktoran. Isu-isu doktor ni, isu ni doktor keras. Dia tak faham masyarakat, ada yang jahil, miskin. Dia marah sungguh, pesakit dia tak makan ubat. Mungkin pesakit tu dia dalam keadaan yang tertekan. Sebab tu di sana ada perbincangan di kalangan apa dia, orang kata pengurusan lah. Sebagian doktor ni dia doktor kitab. Dia baca buku saja, dia tak tahu langsung tentang muamalat dengan masyarakat. Masyarakat ni bukan satu passion. Dia jahil, dia kadang-kadang tak percaya dengan hospital, dia tak ada duit, nak bas pun tak ada, doktor kira marah aja. Betul lah kita nak jaga nyawa dia, tapi kena faham juga dia punya keadaan dia. Ni pakai sapu saja, tak boleh macam tu. Ada setengah doktor di Facebook macam tu lah, hentam. Bukan dia kata tu salah, tapi keadaan tu tak sama. Manusia ni dia tak sama level. Begitulah kita pendakwah, tak boleh kita pukul sama rata. Ni kita kadang-kadang marah saja orang. Jadi kerja pendakwah ni marah. Tapi sebenarnya kerja kita ni kurang berkesan sebenarnya, ya. Sebab kita ni ceramah kat masjid bukan ada orang pun. Tapi itu tugas kita. Bayan. Tapi dari segi keberkesanan sebenarnya bukan kita. Kebesaran masyarakat ni bukan di masjid semata-mata. Di tempat-tempat awam. Di kedai kopi. Ya. Itu kita ni nak dakwah kan, nak apa. Tapi kita lepas geram dekat masjid. Menjorik satu masjid dengar. Bukan ada ubah apa pun. Jadi tak ada langsung aulawiyat tertib. Sebab tu di Al-Azhar sekarang ni program mereka ulama-ulama turun ke kedai kopi. Jumpa orang. Nah Ustaz Ahmad lah. Dekat masjid dia ada 10 orang ya. Kita syok sendiri je lah. Orang yang sama, 30 tahun orang yang sama. Sedangkan Kristian mereka berjalan sampai ke Gua Musang. Sampai ke Sabah Sarawak. Itu baru dakwah yang betul. Kita ni dakwah setengah-setengah lah. Jadi kita kena sedar bahawa peranan kita ni sangat kecil. Dan kesan kita pun kecil. Kalau kita cuba kita buat data. Ustaz Ahmad dah mengajar berapa tahun dah? Berapa orang yang berubah? Termasuk saya sendiri. Berapa orang yang mereka dapat menjadi orang yang faham agama? Kita ada data tak? Kalau kita syok sendiri. Syok ceramah lah. So ini dia antara benda-benda yang para pendakwah kena cek balik. Kemudian fala yuqaddamu ghairul muhim 'alal muhim, jangan utamakan benda yang tak penting ke atas benda yang penting. Walal muhim 'alal laham, yang penting ke atas yang lebih penting. Walal marju' 'alal rajih, yang lemah ke atas yang kuat. Walal mahdul 'alal fadil, benda yang kurang afdal ke atas yang lebih afdal dan seterusnya. Jadi benda ni akan mengikut kepada kawasan. Kita di Malaysia alhamdulillah. Kalau kita tengok standard maqasid kita ni kira okey lah. Bukan teruk mana. Kadang-kadang kita dengar sebagian orang kata kita berada dalam teruk. Teruk apa pula? Kita Malaysia ni okey insya-Allah. Kalau teruk, Dubai teruk lagi. Saudi teruk lagi. Ya. Adalah orang teruk, tapi dari segi umumnya Malaysia dalam keadaan yang baik. Orang masih lagi sayang Islam. Cuma ceramah kita tu nak tunjuk kita bahaya kita berada di akhir zaman dalam keadaan yang teruk, fitnah. Tak ada fitnah apa Tok Guru Hamai, Tok Mufti tu ada. Nak fitnah kat mana? Jadi jangan kita terlampau besarkan statement ini, panggil apa? Tahwilul waqi'. Terlampau menakutkan realiti ni. Kita dah tak ada masa dah. Ada masa perubahan. Jadi kadang-kadang penceramah ni dia cakap bagi seronok. Dia bagi sedap. Tak boleh begitu. Kalau kita kata teruk, Ma'atafi punyalah banyak orang derma. Sekolah-sekolah agama cukup banyak. Jakim bagi peruntukan berapa ratus juta. Teruk kat mana? Tapi kita ni nak bagi camah nampak orang sedap. Oh, kita berada teruk. Tapi kita tak buat apa pun. Jadi kadang-kadang bahasa kita tu dalam keadaan yang tersangat. Kita
negara kita tidak menghalalkan pelacuran. Pelacuran itu ada tapi tak menghalalkan pelacuran. Wujud kedai judi tapi kita tidak menghalalkan perjudian. So kita masih dalam keadaan yang terkawal. Kita masih lagi boleh melakukan perubahan. Tidaklah kita ni berada dalam zaman yang terlampau teruk, tapi disebabkan ikutan, ya. Kita ceramah tu sampai nak 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 kata masyarakat ni tak baik. Masyarakat kita ni sangat baik. Ada orang susah, tolong. Kita tengok mak tahfiz yang ada kat Malaysia ni, beribu-ribu, siapa yang tolong? Orang ke hayawan? Itu pun yang banyak manipulate mak tahfiz yang salah guna pun ada dan sebagainya. Itu pun orang tolong juga. Alhamdulillah. Isu raya tu tak besar mana. Oh, bergaduh. Sedangkan tak apa Isnin Selasa Raya. Bincang pasal kuih je. Pasal apa? Ketupat tak sempat nak buat. Jadi di sini kita kena tahu aulawiyat kita. Bal yuqaddamu ma haqqu taqdim. Hak kita mesti mendahulukan benda yang lebih utama. Wa yu'akhkharu ma haqqu ta'khir. Yang lewat kita lewatkan. Wala yukabbar as-saghir. Isu kecil yang kita berbesarkan. Lalu kita scan, kita buat screen. Isu yang kita bincang lah, bergaduh ni besar mana? Talqin, zikirhu, apa lagi? Unun, maulid. Ya hana-hana. Benda tu besar sangat ke? Menyentuh akidah ke? Atau menyentuh ekonomi orang Islam ke? Jadi kadang-kadang kita baca kitab, memanglah ulama kadang-kadang garang habis. Normal lah. Dia marah orang buat bid'ah. Tapi dia berada dalam kawasan yang kecil je. Marah sekeliling tu 2-3 orang yang kena marah. Ini satu Malaysia bergaduh. Islam ni kalau kita nampak macam tu, awak lah nampak orang Islam lekeh sangat. Kita ada isu pengangguran, isu anak luar nikah, isu dadah. Takkan itu bukan isu syariah? Tak. Seorang tak bincang. Jadi ini di antara perlu kita tengok semula. Wala yuhawan al-khatir. Benda yang bahaya kita piringan balik. Isu dadah. Ada kita bincang isu itu. Isu anak luar nikah. Isu ekonomi. Isu serantau. Tak payahlah itu bagi orang lain bincang. Kita kena bincang. Isu masa depan remaja. Tapi kita nak bincang macam kita pun kita tak ambil berat. Tayamum kita bincang 3 tahun tak habis. Bukan salah bincang tayamum 3 tahun tak habis. Saya pun bincang. Tapi mesti ada masa. Isu Palestin. Baru ni kami ada persidangan Palestin sedunia. Isu pembebasan Palestin. Susah nak bincang. Saya pun kalau bincang pun tak ada apa sangat pun. Sebab itu benda bagi pandangan saya lah, dia kena kerajaan yang ambil tindakan. Kita boleh bersuara lah. Tapi nak tunjuk orang Islam ambil berat tak ambil berat, tengok khutbah Jumaat lah. Setahun berapa kali kita bincang pasal isu Palestin? Boleh kata tak sampai 10 kali. Menunjukkan isu Palestin tak penting bagi orang Islam di Malaysia. Sebab kita bincang pun sikit sangat. So ini di antara benda yang kita kena tengok. Wa asasu hadha bal yudha'u kullu syai'in fi mawdhihi, mesti diletakkan pada tempatnya dengan adil. Wa asasu hadha anna al-qiyam wal ahkam wa syar'iyyah wa takalifa mutafawitatun. Ini kata ulama, dia berbeza. Hukum hakam ni berbeza darajat dia. Fi nadhari syar'i tafawutan balighan wa laysat kulluha fi rutbatin wahidah, bukan semua satu level. Dosa besar membunuh lebih besar daripada berzina. Sebab itu ada cerita dulu Ibn Taymiyah rahimahullah. Dia ni kerah mula-mula ni. Dia suka cegah kemungkaran. Tapi bila tengok dia cegah kemungkaran tanpa izin kerajaan, nampak dia kesan dia tak baik. Jadi dia kata nak cegah kemungkaran ni mesti daripada kerajaan, bukan daripada ulama lah. Kita boleh terang tapi tak boleh nak pergi tangkap orang. Dan satu ketika dia tengok
ada kumpulan ini minum arak, dia tinggalkan mereka. Sebab kumpulan ni kalau tak minum arak, mereka buat jenayah lain, membunuh orang. Dan ini berlaku dalam keadaan kita. Kita sekarang ni, ada orang, kalau boleh tu, genting tu runtuh terus. Kilang-kilang arak di Shah Alam tu semua kita roboh. Semua tu dia ada undang-undang dia. Bukan makna kita redha, kita tak redha. Tapi kita ni hidup dalam sistem. Itu baru kita bincang lagi undang-undang dunia. Yang kita di bawah PBB terikat dengan undang-undang dunia. Makna dia bukan senang. Brunei nak buat hudud pun kena serang teruk. Jadi kita di dalam nak bercakap kena tengok suasana, keadaan, kemampuan kita. Tengok orang dia tak, dia langgar, dia langgar. Apa yang dia langgar, dia langgar. Tapi tak boleh buat apa je perubahan. Perubahan ini dia ada 3 syarat. Iaitu islah qanun, islah uruf dan mengislah masyarakat. Jadi dia bukan boleh berubah tanpa melihat kepada kesesuaian undang-undang. Kadang-kadang kita nak buat tapi undang-undang tak lepas. Jadi kita kenalah semak semula kadar kemampuan. Jadi ini yang perlu kepada ulama-ulama syar'i. Ulama-ulama syar'i mesti mengetahui zaman dia. Bukan setakat mengetahui kitab. Kitab ni 20-30% saja sumbangan dia. 70% ni kita kena usaha sendiri melihat kepada kemampuan zaman kita. Faminha al-kabir wa minha as-saghir. Ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Wa minha al-asli wa minha al-far'i. Ada isu usul, ada isu furu'. Jadi ini di antara benda yang kita kena cek semula. Wa minhal arkan wa minhal mukammilat. Ada yang bersifat rukun, ada yang bersifat penyempurna. Wa minha ma mawdi'u salbu. Ada yang asasnya kuat, wa ma mawdi'uhu fil hamish. Ada benda ni kecil sangat. Jadi ini di antara yang disebut dalam Al-Quran. Al-ja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Orang musyrikin ni dia kira pemilik masjid ya. Tapi benda-benda lain dia tak kira. Ini yang berlaku di zaman Imam Ghazali. Orang kaya kira nak pergi Mekah. Sedangkan kadar kemiskinan cukup tinggi. Jadi Imam Ghazali kata apa? Mereka ditipu oleh syaitan. Dia bukan masalah buat jahat ni. Masalah sekarang ni adalah buat baik dengan buat baik. Tetapi waktu tu tak kena. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sittuna syu'batan. A'laha la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anil tariq. So iman pun cabang-cabang dia ada kedudukan dia. Tidak sama. Sebab itu kita alhamdulillah kita belajar fiqh Islami, kita belajar semua ilmu ini membantu gaya fikir kita. Sebab itu Sayyidina Ali tak cari pembunuh dan tidak menghukum bunuh pembunuh Sayyidina Osman. Pasal apa? Itu yang Khawarij marah tu. Sayyidina Ali tahu pembunuh dia tapi tak hukum bunuh kepada pembunuh dia. Pasal kalau dia hukum bunuh, lagi bercelau keadaan di zaman pemberontakan. Sebab itu menjadi kerajaan ini yang lebih penting ialah menyediakan keamanan. Bukan dia mencetuskan. Yang mencetuskan tidak keamanan ni selalunya orang bukan kerajaan lah. Sebab bagi dia bagus. Tapi tak bagus sebenarnya. Siapa-siapa jadi bukan kerajaan, dia kena ada minda menyediakan keamanan. Ceramah kita pun aman. Jangan kita melihat kepada kes-kes sebagian ulama melawan kerajaan sampai orang kata apa, ada contoh ulama dihalau daripada Mesir, rakyat pun nak keluar. Kita pun yang pertama kita tak tahu kesahihan, yang kedua itu bukan khalifah, itu kerajaan kecil, dia tak ganggu pun.
Dia tak untuk pun khilafah. Kita sekarang ni tidak ada khalifah. Kita ada kerajaan yang kecil. Kalau kita pun buat sistem ganggu, berpandukan kepada sejarah ulama duduk lawan, dan akhirnya berlaku pertumpahan darah, masyarakat tak stable, akhirnya kita yang rugi. So perlu ada kepada khitab tajdid. Walaupun memang masalah kerajaan tu berlaku rasuah dan sebagainya, tetapi uslub kita menentang itu dalam bentuk uslub yang berhikmah. Ilmu yang bermanfaat, pemulihan yang mempunyai strategis, bukannya hanya kita ceramah kosong. So ini tajdid yang kita nak bawa dalam guru takmir, innovation, yang kita sama-sama bersama dengan semua pihak. Kerajaannya, bukan kerajaannya, untuk mengamankan negara kita. Tapi kita bukan jenis mengapikan. Jenis mengapi maksudnya, jenis yang ganas-ganas ni. Sudah berlalu zaman ganas-ganas. Saya nak bagi contoh zaman ganas-ganas ni. Dulu kita sebagai guru boleh tampak anak murid. Lah, tak ada siapa yang boleh terima tampak anak murid. Termasuk kita sendiri. Kita tampak anak murid. Tapi kalau guru tampak anak kita marah tak? Ustaz Ahmed? Marah. Tapi kita tampak anak orang. Bila orang tampak anak kita orang paling mengamuk sekali. Zaman dah berubah. Sebab itu ulama kaji isu ini. Termasuk isu sembahyang. Tuan-tuan kena kaji balik. Itu Rasulullah SAW bersabda, wadribuhum. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Yang pertama, apa makna dalam kita buat dalam pembahasan fiqh? Yang pertama kita tengok sanad. Yang pertama tengok sanad hadis. Hadis ini ada pertikaian. Ini ma'ruf di kalangan para ulama sebab datang daripada Amr bin Syuaib. An abihi an jaddihi. So ada ulama yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Okey, tak apalah, itu isu hadis. Kalau kita terima sebagai hadis yang sahih ataupun hasan, tetapi apakah makna wadribuhum? Daraba ni dalam bahasa Arab ada 44 makna. Lebih daripada 40 makna. Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam Nailul Awtar, dia tidak bersetuju wadribuhum itu ditafsirkan ke atas makna haqiqah. Makna dia pukul ya. Tetapi dia adalah bersifat majaz. Dan poin ini disokong oleh Syekh Ali Jumaah hafizahullah, seorang ulama Syafi'i yang besar. Dan disokong oleh realiti kita. Dalam mazhab, saya beri contoh, dalam mazhab Syafi'i, isteri yang tak sembahyang tak boleh kita sebagai suami tak boleh pukul dia di atas dia tak sembahyang. Ini disebut dalam Al-Bajuri dalam Hasyiah. Kita nasihat je lah. Sebab itu urusan Allah. Kita boleh nasihat. Tapi tak boleh pukul dia. Ini kanak-kanak dia tidak baligh. Dan kalau dia tak sembahyang, dia tak berdosa. Jadi apa kaitan pukul dengan tidak berdosa? Maka kata ulama, mesti maknanya itu makna majazi. Gempak lah, gempak. Dan kita pun zaman sekarang tak pukul dah. Zaman dulu ya pukul sampai sakit. Zaman sekarang ibu bapa dah tak galakkan pukul dah. Melainkan yang ganas. Bermakna mukjizat Rasulullah ni, kita kena kaji dari sudut kefahaman, bukan pada pensabitan. Apa yang Rasulullah nak? Sebab Rasulullah tak pernah sabit daripada perbuatannya pukul kanak-kanak. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Umar, ma daraba ahadan wala syatama ahadan. Rasul tak pernah pukul dan maki orang. Hatta Anas bin Malik duduk 10 tahun dengan Rasulullah, tak pernah Rasulullah kata kepadanya 5. Disebut dalam Syama'il. Rasulullah tak pernah kata kepada aku, kenapa 10 tahun duduk dengan Rasulullah. Itu saya bagi contoh lah, contoh makna dia. Zaman kekerasan dah tak berapa nak sesuai. Sesuai di balai polis lah. Kita sebagai pendidik, imej kita ialah imej mendidik. Sebab tu bila kita kaji balik
Rawatan anak murid ini dia mesti ada izin daripada ibu bapa. Mana-mana cikgu yang pukul tanpa izin ayahnya, cikgu tu bersalah. Nampak? Ini segi fiqh. Tak bincang segi undang-undang lagi lah. So bagaimana kita dalam keadaan yang lain? Versi kita dengan kerajaan, versi kita dengan masyarakat. Takkan kita nak maki masyarakat ni? Kita nak bagi masyarakat kita bodoh, jahil, jahiliyah, teruk, ketegak. Oh, bahasa-bahasa yang luar biasa. Waqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum harisin. Para sahabat sangat hulunlah kulal hirsi ala ay ya'riful aula min al-a'mal. Liyataqarrabu ila Allah. Sebab zaman berubah. Ni kita boleh baca sendirilah hadis-hadis yang duk tanya sembahyang apa yang paling afdal, amalan apa yang paling afdal. Kesemuanya itu menunjukkan ada al-aulawiyah. Jadi kita pindah pada muka surat 13. Tuan-tuan boleh tengok dalil yang cukup banyak. Buku ni sebenarnya dia bukan buku fiqh juz'iyat, dia buku fiqh dalam bentuk kawalan pemikiran. Supaya kita tahu nak buat apa. Dan dia membantu kita ilmu-ilmu yang kita belajar daripada usul fiqh, daripada fiqh yang kita belajar sebelum ini. Dan inilah yang dibuat oleh kerajaan daripada dulu sampai sekarang. Mana-mana kerajaan dia akan ada al-aulawiyat. Kalau kita baca sejarah kerajaan-kerajaan Islam, kita kena baca sejarah daripada Umayyah, kemudian masuk pada Abbasiyah, kemudian sampailah kepada Uthmaniyah, sampailah kepada pecahan-pecahan negara Islam ini. Kesemuanya berhajat kepada al-aulawiyah. Dan setiap negara dia ada polisi dia. Nak utamakan yang mana. Dalam buku ini nanti kita jumpa bagaimana Syekh Qaradawi mengkritik negara Mesir. Dalam keadaan dia miskin, dia pergi bida Piala Dunia. Rakyat dia 40 juta miskin tapi duduk ligan Piala Dunia. Tak sesuai lah. Begitu dengan kita. Kalau kerajaan nak buat apa-apa projek, jangan kerana 2-3 orang. Sebab 2-3 orang ni rakyat kita ada 30 juta. Sebab itu polisi dia mesti melihat kepada majoriti. Hatta kita nak buat masjid. Sekarang ni saya bincang dalam buku fiqh masjid saya. Tuan-tuan dapatkanlah. Dah keluar dah fiqh perusahaan masjid. Boleh kontak Ustaz Imran lah. Nak kontak saya pun boleh tapi nanti kontak PA lah. Bagaimana masjid yang berlebihan juga termasuk di dalam benda yang tak betul. Maksud dia kita buat katalah kapasiti satu daerah tu perlukan 1,000, kita pergi buat 5,000. Nak buat apa? Dan sekarang ni orang pakai berlumba-lumba buat masjid besar-besar. Akhirnya kosong. Hari Raya ya ada. Hari lain. Sedangkan kita tengok di Kedah baru ni. Di Kedah kan di mana? Duduk di bawah jambatan. Keluarga. Kalau kita buat ihsaiyah data, masih ada lagi orang miskin. Tapi perlu kita adil lah. Ada orang miskin yang malas. Ya, ini cabaran. Cabaran kita dalam mendidik orang miskin. Sebab itu pendidikan sekolah tak boleh ajak ilmu saja, kena ajak kemahiran. Kena ajak cara cari makan. Kena ajak cara suka bekerja. Supaya kalau tak dapat kerja cara macam kita, dia dapat buat benda-benda yang mendatangkan duit. Ajar anak-anak kita cara cari duit. Itu dalam fiqh Islam. Tapi kita anggap benda tu duniawi. Duniawi. Kita kena tahu. Ulama tasawuf kata apa? Ahibul hayah. Sayangi kehidupan.
Bukan sayangi dunia, sayangi kehidupan. Makna sayangi kehidupan dunia dan akhirat. Yang tak boleh tu sayang dunia. Tapi sayang kehidupan, maknanya sayang gabungan dunia, akhirat itu penting. Kalau kita tak sayang dunia, tak sayang duit, tak sayang kehidupan, kita akan membazir. Beli kereta tak sayang, rosak kereta. Beli barang tak sayang barang, rosak. Sebab kita sayang dunia. Kita kena bezakan di antara sayang yang dipuji dan sayang yang tercela. Jangan biarkan bahasa tak boleh sayang kehidupan ini sehingga kita benci kehidupan. Ini dah jadi falsafah-falsafah apa sebagian falsafah bukan Islam yang bencikan kehidupan. Yang ini kita kena perbetulkan. Dalam tasawuf disebut ahibbul hayah. Bukan hubbud dunya, ahibbul hayah. Kita kehidupan kita yang membantu kita kepada Allah, kita kena sayang. Oh, kita bila nak buat projek masjid, surau, pastikan ada data berapa ramai orang diperlukan, adakah tak cukup masjid daerah, surau yang sedia ada, nak buat lagi. Sedangkan duit itu boleh diuruskan pada tempat-tempat yang lain ataupun maintenance masjid yang sedia ada. Maintenance surau yang sedia ada, kena pikat maintenance sama. Itu dia. Satu tajuk yang kita bincang itu hajatu ummatina al-yawma ila fiqhil aulawiyat. Keperluan umat kita kepada fiqh aulawiyat memang sangat perlu. Ikhtilalu mizanil aulawiyat fil ummah, berlaku kepincangan pada kehidupan kita. Man nazara ila hayatina, siapa yang tengok dalam kehidupan kita fi jawanibihal mukhtalifah, dalam pelbagai aspek, madiyatan, material, kan maknawiyatan. Kadang-kadang kalau tengok di Dubai belanja kahwin sampai beratus juta. Oleh belanja ni tak ada siapa yang boleh halang. Kemewahan yang melampau. Apa faedah dia? Di Malaysia pun dah ada gerakan-gerakan tersebut. Oh, tunjuk kemewahan dan seumpama dengan dia. Dan ini yang bahaya. Atau maknawiyatan, dalaman kita bermasalah. Fikriyatan, sama ada pemikiran, macam-macam masuk pemikiran kita. Au ijtimaiyatan, masyarakat kita. Au iqtisadiyatan, ekonomi kita. Au siasiyatan, politik kita. Wajada mizan al-awlawiyat fiha mukhtallan kullal ikhtilal. Kita dapati berlaku kecacatan yang melampau. Najidu fi kulli aqtarin al-arabiyyah wal islamiyyah mufaraqatun ajibatan. Iaitu kami dapati pada dalam setiap negara-negara adat dan negara Islam perbezaan mufaraqatin ajibatan. Dahsyat. Ma yata'allaqu bil fan wa tarfih. Kalau seni hiburan, hadiah dia beratus ribu. Oh. Kalau Al-Quran 10,000 Kalau kita panggil artis, bayaran dia puluh-puluh ribu. Panggil ustaz 200 ringgit Muqaddamun abadan, selalu diutamakan ke atas ma yata'allaqu bil ilmi wa ta'lim. Sukan lebih utama daripada ilmu. Belanja hiburan lebih tinggi daripada belanja belajar. Wa fil anshita asy-syababiyah, kegiatan remaja. Najidu ihtimama bi riyadatil abdan, kita dapati mengutamakan kesihatan badan muqaddaman 'ala ihtimam bi riyadatil uqul, lebih utama daripada kecedikan minda. Orang cerdik tak amai. Tapi abang sadar juga amai. Bukan tak boleh, tapi terlampau. Dia ada pertandingan. Tak tahu. Sampai kehidupan mereka berjam-jam di gym. Wa ka'anna ma'na ri'ayati syabab ri'ayatal janib al-jismani. Soal kita bila kita sebut nak jaga remaja, kita jaga anggota badan dia.
fihim la ghairu, tak ada benda lain lah. Fahal insanu bijismih au biaqli au binafsi. Insan ni dengan badan ke dengan otak dia. So kita dapati mereka tidak berilmu, tak boleh baca Quran, tak ada ilmu yang mantap. So ini benda yang kita kena tengok semula. Kunna nahfadhu qadiman min qasidati Abil Fath al-Busti al-Syahirah. Dulu kami hafal syair ni. Ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatih atatlubu ribha mimma fihi khusran. Wahai manusia yang duk jaga badan ni, kamu cari keuntungan pada benda yang kamu akan rugi, mati juga badan tu. Aqbil ala nafsi, kamu pulunlah, jagalah akal kamu, hati kamu. Wastakmil fadailaha, sempurnakan kelebihan dia. Fa anta bi nafsi la bil jismi insan. Kamu ni insan dengan akal, dengan hati, bukan dengan badan. Ini syair lama. Lisanul fata nisfun wa nisfu fuadi. Lisan kita ni setengah kita lah. Setengah lagi hati dia. Falam yabqa illa suratul lahmi wal fuad. Tapi yang kekal badan dengan darah saja. Duk jaga benda tu saja. Walakinnana naral yawma anal insan bijismihi wa 'adalatihi qabla kulli syai'in. Buku ni tahun 96 ni. Cerita macam mana pergerakan di Malaysia sekarang ni. Terlampau banyak ambasador. Wa fi safil madi sana 1993 lam yakul li Misra kulluha hadis. Di Mesir ni tak sembang benda lah, melainkan sembang pasal bola. Illa 'anil la'ib alladhi yu'radu li bai', cerita pasal jual beli bola. Harga pemain ni berapa juta, ni 2-3 juta. Wartafa'a sa'ru fi suq, macam jual kereta jual rumah. Hatta balagha nahwa 3-4 million minal junayhat. Makna dia sampai 3-4 juta harga dia. Yang ni yang kita tak mau jadi negara ni, telaga buruk ni maksud dia kekayaan sikit, rakyat miskin. So kita berehat dahulu, kita akan sambung lepas ni sambungan bagaimana peristiwa yang berlaku di Mesir. Kita di sini kita boleh buat analisa lah apa yang berlaku dalam negara kita dan depan diri kita, insya-Allah. Kita buka soalan sikit sebelum kita rehat. Sebelum kita sambung tentang aulawiyat, tentang berkaitan dengan fiqh yang lain. Banyak muazanat yang ada dalam usul fiqh yang kita boleh dapat istifadah daripada fiqh aulawiyat. Nanti bila kita belajar fiqh, dia banyak membantu kita memahami masyarakat, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Apabila dengar apa nama ni kuliah Ustaz tadi ni, kita rasa di Malaysia kita ni banyak bercanggah lah. Yang bercanggah tu bukan pasal lain. Di Malaysia kita ni, yang duk bergaduh sangatnya bukan pasal benda-benda ni, pasal politik ya. Yang pertama nak tanya Ustaz, dalam Malaysia kita ini banyak apa nama ni jamaah. Misal kita kata orang kafir pun ada di Malaysia kita ni. Banyak orang kafir ada. Jadi maknanya bila kita jadi kerajaan, orang kafir ni kita nak buang kan? Misalnya kita kata yang orang duk marah sangatnya pasal Pakatan Harapan ni. Pakatan Harapan dia ada DAP. Maknanya orang duk bercakap pasal DAP ni sampai tak boleh nak berkawan dah puak-puak yang Pakatan Harapan ni. Padahal dalam kerajaan pun ada MCA, MSC pun semua ada. Bangsa Cina, bangsa kafir juga. Jadi cuba Ustaz terang tengok hak DAP dalam Pakatan Harapan ni boleh ke tak boleh kita nak buang ke apa nama ni puak kafir dalam Malaysia kita ni. Cuba Ustaz terang tengok. Saya hak ni ya masalahnya. Ni lagi soalan pun bermasalah ni. Saya tak nak bincanglah secara hebat soalan tu. Detail. Bukan hebat. Mana berlaku banyak yang bercanggah dalam masyarakat ini pasal satu kes tu. Sampai tak bercakap sampai Tok Imam Pakatan Harapan pun tak mengikut ni.
Mana batak akidah kalau ke mana? Saya masalah ni yang ni. Ustaz duduk mana ni? Kedah ke Perlis Perak ni? Sabar Ustaz, sabar Ustaz. Kedah. Oh, Kedah. Ustaz Yusuf. Baik. Dia sebenarnya hak yang bergaduh ni orang politik je. Kita, masyarakat kita tak bergaduh dengan Cina, Melayu, India apa ni. Kami orang Perlis okey lah. Steady. Tak ada. Yang bergaduh ni orang politik adalah 5-6 orang. Tapi mereka yang mainkan isu. Saya di bank Cina saja. Kita berkawan je. Jadi sebab tu saya insyaAllah akan keluar buku saya. Politik bukan akidah. Kalau dia semua orang pegang benda tu, insyaAllah kita baik baliklah. Politik ialah kebenaran dan kebatilan. Jadi kita kena buat seminar khas. Kita kena jemput semua parti-parti di bawah seliaan Guru Takmir lah. Kena panggil Tok Mufti. Sebenarnya tak ada apa pun isu ini. Isu ini isu politik, bukan isu akidah. Jadi permainan politik kita kena faham lah. Kita sebagai Guru Takmir, kita fokus dakwah. InsyaAllah kalau kita ajak masyarakat kepada perpaduan, kepada kefahaman dan panggil tafahum, insyaAllah tak ada apa. Jadi kita jangan ikut orang politik. Dia masalahnya boleh jadi hak orang politik ni pun tak faham pasal akidah. Mana orang politik mana ada faham? Mereka tidak akan faham sebab politik adalah berteraskan interest. Makna dia masalah. Silap tu kata orang politik tak faham akidah tu. Ramai juga yang faham akidah. Tak, bukan. Maknanya hak yang faham tu dia tak cakap lagu mana hak yang marah kepada hak kafir tu. Ya, kita kena mesyuarat lain ni Ustaz Yusuf. Tapi insyaAllah dengan kefahaman kita ni, kita tak apalah biar pilih orang politik lah. Tapi kita kena memperbetulkan keadaan. Malaysia kita ada raja-raja, kita ada perlembagaan. So follow, saya insyaAllah nak buat syarahan perlembagaan negara tu. Elok. Makna dia agama persekutuan, agama Islam, dan kita membenarkan agama lain mempraktikkan agama mereka tanpa membuat sebaran dakwah. So itu di antara garis panduan yang telah dipersetujui dalam kontrak sosial kita. Jadi macam mana kita belajar dulu dengan Dr. Nick, Nick Salida itu, kita tengok kepada perlembagaan kontrak sosial kita. Jadi kita tak perlu terkesan dengan orang politik. Orang politik ni dia akan baik balik lepas ni. Percayalah. Dia satu hari nanti dia akan bertukar balik. Depa nak minta ustaz ni kot. Depa nak minta ustaz abang kot, orang mana yang kita boleh ikut kot. Yang tu masing-masing fikirlah, saya bukan dia orang politik. Jadi kita mesti ada garis panduan, politik serah pada ustaz lah. Tapi kita sebagai Guru Takmir, kalau kita baca JAKIM pun, JAKIM tak ada arahan menyuruh membenci mana-mana kaum dan melakukan keganasan. Sebab tu kita ajak kepada politik aman. Maknanya kita ni kena mengamankan. So insyaAllah dengan kita, ustaz pun kita slow-slow, jangan marah. Yang mereka nak marah baik-baik mereka lah, kita insyaAllah sentiasa membawa kepada ilmu. Kita jangan mentionkan mana-mana parti ke apa. Semua adalah rakyat Malaysia. Selagi mana di bawah perlembagaan, insyaAllah saya rasa kita boleh berbincang.